Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali hari ini bersama saya Tutur Mazna bagi mata pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4, itu KSSM. Okey, hari ini saya akan masuk kepada persamaan linear dalam 3 pun boleh ubah, iaitu bab ini merupakan bab 3 dalam KSSM Matematik Tambahan. Okey, dan hari saya akan ajarlah untuk 3 pun boleh ubah ni, iaitu semuanya adalah persamaan linear. Okey, bagi sesiapa yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan anda, tag bersama kawan-kawan anda supaya kita boleh belajar bersama-sama hari ini. Okey, jika ada sebarang soalan ataupun kekeliruan sepanjang live ini berlangsung, pengajaran ini berlangsung, boleh sahaja komen di ruangan komen di bawah. Okey, insya-Allah saya akan jawablah. Okey, saya teruskan kepada pengajaran ini, iaitu berkenaan dengan persamaan linear dalam 3 pun boleh ubah. Okey, kalau ingin kontak Tans, iaitu kami dah secara langsung, boleh terus hubungi nombor ni lah ataupun WhatsApp. Okey, ataupun tekan saja link di ruangan description di atas tu. Okey, ini adalah untuk soalan hari ini, iaitu persamaan linear. Okey, bila saya cakap persamaan linear ni apa? Persamaan linear ni maksudnya bagi anu yang terdapat dalam soalan, kuasa terbesar dia adalah 1. Okey, bila tengok sini X, Y, Z semuanya adalah kuasa 1. Bila tengok yang baris kedua juga X, Y dengan Z semuanya adalah kuasa 1. Sama juga yang di bawah, semuanya kuasa 1. Bila anu dia adalah kuasa 1, maksudnya itu adalah persamaan linear. Okey, tapi di sini anu dia ada 3. Okey, 3 pun boleh ubah. Itu yang kita ingin selesaikan hari ini. Bagaimana cara dia? Okey, sebelum kita pergi kepada cara selesaikan dia, mula-mula kita belajar dulu kaedah kalkulator. Okey, cara cek jawapan yang betul menggunakan kalkulator. Okey, ini kalkulator kamu. Macam mana cek jawapan ni? Kalau untuk kita cek jawapan, kita tidak perlu buat kaedah dia dulu, tapi cek jawapan dulu melalui kalkulator. Bagaimana? Okey, yang harap kamu ada scientific calculator ni yang 570. Okey, 570. Okey, pertama sekali apa yang kamu perlu buat adalah, ini hanya cek jawapan saja dulu. Kamu tekan butang mod. Okey, tekan butang mod dahulu. Tekan butang mod. Mana tu? Di sini. Di kalkulator kamu tekan butang mod. Okey, sampai keluar equation. Okey, EQN ni. Okey, EQN adalah nombor 1. So tekan butang mod sampai keluar EQN. Okay, EQN, which is EQN sini adalah yang 1. Okay, so sudah kamu letak tekan EQN ni, baru kamu tekan 1 lah untuk kamu masuk. So unknowns tu kamu pilih unknowns dia adalah 3. Okay, unknowns 3. Okay, baru dia keluar macam ni. Dia akan tanya E1. Okay, unknowns. Kamu akan tekan 3. Okey, unknowns 3. So dia akan tanya E1, B1, C1, D1, E2, B2, C2, D2. Dia akan tanya semua ni. E3, B3, C3 dengan D4. Okey, dia akan tanya sini. Okey, apa tu A1, B1, C1 dan seterusnya ni? Yang ini kita akan dapat nilai dia adalah daripada sini. Okey? A tu, yang A adalah yang nilai X ini. Ini merupakan nilai A. Okey, nilai X semua ni. Ini A1, A2, A3. Okey, ini A1, A2, A3. Okey, manakala bagi yang kedua ni, yang Y ni yang kita panggil sebagai B. Okey, daripada atas bisa ini B1, B2, B3. Okey, Y itu kita wakilkan sebagai B. Okey, ini C dan ini adalah D. Bila tengok yang D ni mesti sama dengan dulu baru nilai jadi. So masukkanlah dalam sini. Yang mana A1 kita sini adalah 1. B2 kita adalah 4. Dan C1 kita adalah 2 dan D1 kita adalah 1. Okey, tekan kalkulator. Tekan kalkulator ni. So tekan A1 adalah 1.
tekan. So equal. Lepas tu B1 4, C1 2 dan D1 1. Lepas tu baru masukkan lagi A2 berapa. So A2 bersamaan sini, A2, B2, C2, D2. So masukkan 1, negatif 1, negatif 3 dengan 6. Lepas tu masukkan A3 lagi, 1, 2, 1, 4. So kamu akan dapat sini, dia akan bagi tahu X berapa. X 7, Y negatif 2 dan Z adalah 1. Okey, so maksudnya kita kena tahu X kita nanti kena dapat 7. Daripada kalkulator X kita mesti dapat 7. Y kita adalah negatif 2 dan Z kita adalah 1. So bila kamu buat kaedah manual ni, kalau kamu buat kaedah manual, pastikan X kamu dapat 7, Y adalah negatif 2, Z adalah 1. Okay? So selesai untuk bahagian kalkulator. Sekarang kita buat kaedah manual. Okay? Cara yang senang untuk kita selesaikan 3 pun boleh ubah ni. So ini saya padam. Okey. Kita teruskan. Okey, mula-mula yang pertama sekali ini merupakan persamaan kita yang pertama. Ini persamaan kita yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Okey? Mula-mula kita selesaikan dulu dua persamaan yang pertama, yaitu ini dengan ini. Okey? Yaitu kita tulis balikkan. X tambah dengan 4Y tambah dengan 2Z sama dengan 1. Okey? Yang kedua adalah X tolak dengan Y tolak dengan 3Z sama dengan 6. Okey? Sudah kita keluarkan persamaan persatu dengan kedua. Kita tentukan yang mana satu yang kita kena hapuskan. Okey? Kena eliminate dia. Okey? Kalau di sini yang paling senang kita hapuskan adalah nilai unknown X ni. Sebab kenapa? Sebab sini 1, sini pun 1. Maksudnya bila nilai dia sama, antara persamaan 1 dengan 2, nilai unknown dia sama, maksudnya di situ kita boleh eliminate dia. Kita boleh hapuskan dia. Berbanding kalau kita ambil yang Y, sini 4, sini negatif 1. Dia tidak sama nilai dia, so kita tidak boleh hapuskan secara terus. Z pun sama, sini 2, sini 3. Okey? Jadi kita ambil keputusan untuk kita hapuskan nilai X. Guna operasi apa? Sama ada kita tambah ataupun tolak. Kalau ini kita tolaklah. Kita guna operasi tolak sebab 1 tolak 1 hilanglah X. Okey? So sini. Okey, X tolak dengan X akan jadi kosong. Maksudnya sini terus mansuh X tolak. Jadi 4 tolak dengan negatif 1. Maksudnya 4 tambah dengan 1 dapat 5Y lah. Negatif bertemu negatif dapat positif. 2 tolak dengan negatif 3Z. So akan dapat positif 5Z. 1 tolak dengan 6 dapat negatif 5. Okey, so ini merupakan persamaan kita yang keempat. Tapi persamaan ni kita boleh permudahkan. Kenapa boleh? So ini 5, 5, 5. Kalau kita bahagi 5 semuanya, ini bahagi 5, kita akan dapat sini Y tambah dengan Z sama dengan negatif 1. Okey, so ini merupakan persamaan yang keempat. Okey, kemudian sudah kita ambil yang tu, kita ambil pula persamaan yang seterusnya, itu 2 dan 3. Tadi kita ambil 1 dan 2, sekarang 2 dengan 3. Ambil daripada ini dengan ini. Okey, so ini X tolak dengan Y tolak dengan 3Z sama dengan 6. Ini X tambah dengan 2Y tambah dengan Z sama dengan 4. Okey, untuk persamaan 2 dengan 3 pun, tadi kan kita sudah hapuskan nilai X. Okey? Jadi bila kita sudah hapuskan nilai X di sini, yang di sini pun kita kena hapuskan juga nilai X tu. Okey, jadi di sini senanglah kita hapuskan nilai X sebab sini nilai dia pun sama, yaitu 1. So bila kita hapuskan, yaitu guna tolaklah. Maksudnya X tolak dengan X akan dapat
kosong. X-nya kita boleh mansuh. Jadi negatif 1 tolak dengan negatif 2 akan dapat negatif 3Y. Negatif 3 tolak dengan Z akan dapat negatif 4Z. 6 tolak 4 akan dapat 2. Oke, betul lah. So, ini merupakan persamaan kita yang ke-5. Ini persamaan yang ke-5. Oke, so cara yang seterusnya ambil persamaan 4, ambil persamaan 5. Oke, buat kaedah penggantian lah. Yang ini jadikan salah satu sebagai subjek. Yaitu kalau ini jadikan Y, negatif 1 tolak dengan Z. Maksudnya Y bersamaan dengan negatif 1 tolak dengan Z. So yang ini kita masukkan dalam persamaan 5. Oke, persamaan 4 masukkan ke dalam persamaan 5. So ini. So negatif 3Y. Y kita adalah negatif 1 tolak dengan Z. So negatif 1 tolak Z tolak dengan 4Z sama dengan 2. So ini kita boleh selesaikanlah sebab nilai alun di sini hanya tinggal 1, which is Z sahaja. So ini negatif 3 tambah dengan Z tolak dengan 4Z sama dengan 2. Oke, Z tolak dengan 4Z akan dapat negatif 3Z sorry. Ini 3. Ini positif 3Z tolak dengan 4Z sama dengan 2. Oke, so ini akan dapat negatif Z. So ini 2, 3 ni pindah ke sebelah, maksudnya 2 tolak 3 lah. Negatif Z sama dengan negatif 1, Z sama dengan 1. Oke, jadi sama kan dengan kalkulator tadi. Jawapan dalam kalkulator tadi Z kita dapat 1. So sini pun Z sama dengan 1. So maksudnya kita boleh teruskanlah untuk cari nilai alun yang lain sebab Z kita sudah betul. Oke, untuk cari nilai Y pula. Untuk cari nilai Y, ambil kepada soalan persamaan yang keempat tadi yang kita sudah modify. Jadi Y sama juga dengan negatif 1. Oke, Z kita adalah 1. So negatif 1. Jadi Y sama dengan negatif 2. So sini Y sama dengan negatif 2. So betul lah negatif 2. Oke, so nilai Y dengan nilai Z kita sudah dapat. Sekarang nilai X. Oke, untuk kita cari nilai X, boleh pilih salah satu persamaan daripada 1, 2, 3 ni lah. Oke, saya ambillah yang persamaan pertama. Lagi mudah, yaitu X tambah dengan 4Y. 4Y, Y kita adalah negatif 2. So, negatif 2 tambah dengan 2Z. Z kita adalah 1 sama dengan 1. Oke, sorry ya, miring sedikit. Jadi sini X tolak 8 tambah 2 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 7. Oke, X tolak 6, negatif 6 pindah ke sebelah akan jadi positif. Maksudnya 1 tambah 6 jadi 7. Jadi betul lah X kita sama juga dengan 7. Senang kan? Oke, jadi bila tengok macam ni, kalau kamu selesaikan guna kaedah macam ni, sebenarnya untuk persamaan linear 3 kumpul jawapan ni sebenarnya senang. Oke, pertama sekali kita cek jawapan guna kalkulator. Kalkulator akan automatically akan bagi kamu jawapan lah untuk nilai X berapa, nilai Y berapa, nilai Z berapa. Ini untuk kita pastikan kita punya jawapan adalah betul. Penting kita tahu cara gunakan kalkulator. Oke, yang kedua adalah dengan mengambil persamaan 1 dengan 2 dan gunakan kaedah penghapusan ataupun dalam bahasa Inggerisnya elimination untuk kita hapuskan salah satu nilai anun antara X, Y atau Z. Kita tentukan mana satu. So di sini kita hapuskan nilai X lah sebab nilai X paling senang untuk kita hapuskan. So bila ni kamu akan dapat persamaan 5 ni. Okey, persamaan 5 ni di sini saya permudahkan dia akan dapat ini. So jadikan salah satu sebagai subjek, iaitu saya jadikan Y sebagai subjek, iaitu negatif 1 tolak dengan Z. Okey. Kemudian ambil persamaan 2 dengan 3. Okey, ini saya ambil daripada persamaan 2, persamaan 3.
Oke, daripada persamaan 2 dengan 3 ini sama juga macam tadi elimination. Kalau sini kita sudah hapuskan X, sini pun kita hapuskan X macam tu. So, hapuskan X akan dapat ni lah. So, ini kita gunakan kaedah biasa, iaitu kaedah penggantian. Oke, lepas tu kamu akan dapatlah nilai X berapa. Oke, kalau sini Z sama dengan 1. Jawapan kalkulator bagi pun sama dengan 1. So, betul lah nilai Z kita. Lepas tu nilai Y. Bila sudah dapat nilai Z, nilai Y kita akan dapat, iaitu negatif 2. Sama dengan kalkulator. Sama juga dengan X, sama dengan 7, sama juga dengan kalkulator. Oke? Oke, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, boleh ajukan di ulangan komen di bawah. Dan kalau kamu berminat untuk join kelas online, oke, kami dari Vision Tan ada menyediakan kelas online. Jadi kalau kamu berminat untuk join, boleh sahaja PM kami. Oke, melalui ruang description di atas tuh ada kami tulis kalau mau join. Oke, ataupun just melalui number ataupun WhatsApp lah. Oke, WhatsApp 012-815-5042 jika ingin join kelas online kami. Oke, ada matematik, ada maths. Oke, kami punya meja dalam matematik lah. Tapi untuk subjek lain pun ada. Untuk BM, BI, Sains, Sejarah. Oke, kalau berminat boleh sahaja terus PM kami. Oke? Dan itu sahaja daripada saya, Tita Masna. Kalau ada ni apa-apa soalan ke mau tanya tentang kelas online, PM sahaja nombor ni terus. Oke, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye bye.